بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah muka surat 13, baris yang kelima daripada atas. Surat 13, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga, mustahil bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas jirim atau di bawah jirim atau di kanan jirim atau di kiri jirim atau di hadapan jirim atau di belakang jirim. Contohnya seperti di atas arash. Mustahil bahawasanya Allah Ta'ala di atas arash, atau di bawahnya, di bawah arash. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arash, atau di kanannya, di kanan arash, atau di kirinya, di kiri arash, atau di hadapannya, di hadapan arash, atau di belakangnya, di belakang arash. Kerana arash itu jirim. Lazim daripada itu, daripada Allah Ta'ala di atas arash, bahawa adalah Allah itu bertempat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada demikian itu, demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat. Dan ketiga daripada 8 mustahil, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu sifat mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Serupa Allah Ta'ala akan perkara yang baharu ini, dia keluar 8 mumasalah, 8 serupa. Jadi ke-8 ni mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana 8? Hak terdahulunya bi an yakuna jirman, 1. Au yakuna aradan yakumu bil jirmi, 2. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, 3. Au lahu jihatun, 4. Au yataqayyadu bimakanin au zamanin, 5. Au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadith, yang ke-6. Au tattasifa bisigari awil kibari, itu yang ke-7. Au tattasifa bil aghradi minal fil af'ali wal ahkami, itu yang ke-8. Itu 8 mumasalah serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
akan sesuatu perkara yang baharu. Yang pertamanya Allah jirim, itu perkara yang baharu. Allah arak, sifat yang baharu yang ada di jirim, itu pun yang baharu. Ataupun Allah ada jihah, ataupun Allah ada jihah, ataupun bagi Allah ni jihah, ataupun Allah ni berkait dengan tempat ataupun masa, ataupun bersifat zat Allah Ta'ala yang maha tinggi dengan sifat yang baharu, ataupun bersifat Allah Ta'ala dengan kecil dan besar. Itu semua baharu belaka tu. Atau bersifat Allah Ta'ala dengan gharat, tujuan yang menekan pada segala perbuatan Allah dan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 8 mumasalah. Serupa Allah akan segala perkara baharu, keluar 8. Jadi ke-8 ni mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini masuk yang ketiga. Yang pertama, mustahil zat Allah tu jirim. Jirim ni benda yang mengambil lapang, benda yang berbentuk, mustahil. Yang kedua, mustahil Allah ni arak, satu sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu, mustahil. Mana sifat yang baharu? Putih, merah, hitam. Itu contoh sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu, mustahil. Allah bukan jirim, Allah bukan arak. Jirim sifat itu perkara yang baharu, arak sifat bagi perkara yang baharu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk yang ketiga pula ni. Daripada 8 mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan ketiga, mustahil bahawasanya Allah Ta'ala itu di atas jirim. Mustahil Allah Ta'ala itu di atas jirim. Dia contoh di bawah seperti di atas arash, atau di bawah jirim, mustahil. Atau di kanan jirim, mustahil. Atau di kiri jirim, mustahil. Atau di hadapan jirim, mustahil. Atau di belakang jirim, mustahil. Contoh seperti di atas arash, atau di bawahnya di bawah arash, atau di kanannya, atau di kirinya, atau di hadapannya, atau di belakangnya, kerana arash itu jirim. Kalau Allah berada di atas arash, Allah berada di atas arash, di atas tu adalah sifat yang baharu. Sebab apabila Allah Ta'ala di atas jirim, di atas jirim, jadi jirim tu baharu, maka di atas pun jadi baharulah. Sekarang mustahil Allah Ta'ala tu di atas jirim. Contohnya di atas arash. Kenapa mustahil Allah Ta'ala di atas arash? Sebab jirim dan arash, contoh jirimnya adalah benda yang baharu. Jadi apabila Allah ni di atas, maka di atas ni adalah sifat yang baharu. Sebab nak di atas selepas daripada arash, jirim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila jirim, contoh di sini arash, dijadikan oleh Allah, barulah Allah di atas. Maka di atas tu adalah sifat yang baharu. Sebab sekarang ni jirim ini adalah benda yang baharu. Jirim ni suatu benda yang baharu. Jadi apabila Allah di atas arash, contohnya
maka bersifat di atas tu sifat yang baharu. Sebab nak timbul di atas sesuatu, di bawah sesuatu, di kanan sesuatu, di kiri sesuatu, di hadapan sesuatu, di belakang sesuatu, selepas sesuatu tu diadakan. Jadi sesuatu tu jirim, contohnya arash, baharu, maka di atas di bawah pun jadi sifat yang baharu, mustahil. Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim, yang bersifat dengan sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Allah zat yang baharu, yang bersifat dengan sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Zat Allah zat yang qadim. Zat Allah zat yang qadim, bersifat dengan sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Jadi di atas jirim, contohnya di atas arash, jadi arashnya baharu, maka Allah di atas arah pun jatuh jadi baharu. Di atas jirim, jirim ni baharu. Jirim dan arak itu semua perkara yang hadis, perkara yang baharu. Jadi apabila di atas jirim, jirim yang baharu, contohnya arash, arash ni jirim jisim yang baharu, maka Allah di atas, maka di atas pun adalah sifat yang baharu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah zat yang qadim, zat yang sedia kala, yang bersifat dengan sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Sama ada di atas tu, sama ada di atas, atas betul-betul ni macam saya berada atas kerusi, berada atas latar masjid, ataupun atas tu atas, terpisah daripada bumi ni, terpisah, samalah. Nak berada atas sesuatu, sesuatu yang baharu, ada atas sesuatu pun baharu. Ni macam kita ni berada ni di atas apa-apa benda baharu lah. Sebab kita baharu. Di atas tu bukan cotek duduk atas. Di atas tu terpisah. Nak terpisah pun, nak terpisah pada ni. Dia atas ni arash, duduk atas. Baharu. Bukan duduk atas gitu. Terpisah tu, tercerai, terpisah daripada arash. Dipanggil aliftirak. Al-ijtima' ini berhimpun. Al-iftirak bercerai. Bukan atas tepek gini, bercerai. Jadi nak atas pun baharu, nak terpisah pun baharu juga. Di atas dengan makna atas betul duduk baharu. Bukan atas maksud duduk gitu. Lepas tu atas arash maksud apa? Allah ni terpisah, tercerai. Nak terpisah, nak tercerai daripada arash, arash baharu. Allah terpisah, tercerai daripada arah pun baharu juga. Pandai ni? Duduk atas arah secara berhimpun, al-ijtima', baru sebab arah baru. Tak. Bukan terhimpun begitu. Terpisah, tercerai. Ada ni. Terpisah, tercerai. Bila arah tu baharu, terpisah, tercerai pun baharu juga. Allah terpisah, tercerai daripada arash. Tapi arah tu belum ada lagi. Tak timbullah terpisah, tercerai. Kalau arah belum ada lagi. Jadi kalau Allah ni terpisah, tercerai daripada arash, berarti Allah ni bersifat dengan sifat sesuatu yang baru. Di atas betul pun sifat yang baru. Sebab di atas arash, mesti arah tu ada arah baru. Maka di atas pun jadi baru.
Terpisah pun baharu. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah mudah sahaja. Mana jalanan salaf? Jalan salaf cukup mudah. Berkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihah, tidak dihuraikan, serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas daripada pegangan yang kejap, yang mana berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat bersalahan, tidak serupa Allah dengan segala perkara yang baharu. Kemudian ayat-ayat mutasyabihah, jalanan ulama salaf tidak langsung menyentuh, tidak membahaskan, dan ini serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memada dengan menyucikan Allah daripada serupa dengan sesuatu daripada perkara yang baharu. Setakat tu je. Di sini ni timbullah ayat Al-Quran yang mutasyabihah, hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Dia ada ayat Al-Quran yang muhkamah, yang jelas maksud, yang terang maksud. Ada ayat Al-Quran yang mutasyabihah, yang ayat Quran yang pada zahirnya kesamaran atas orang awam, yang memberi waham di otak orang awam ni akan tashbih, serupa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat mutasyabihah. Mana contohnya? Summastawa 'alal 'arsy. Itu contohnya. Hak sajadah tadi tu. Hak surah sajadah tadi tu, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy. Sajadah tadi tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian istiwa Allah atas arasy. Istiwa Allah atas arasy. Istiwa ni dia banyak makna. Istiwa ni lafaz yang mushtarak, lafaz yang banyak makna. Lafaz yang banyak makna. Bila lafaz tu banyak makna, maka sudah tidak qat'i, tidak putus. Ayat Al-Quran, ayat yang qat'i, yang putus. Ingkar ayat Al-Quran jatuh kufur. Qat'i putus, itu adalah kalam Allah. Pada ni. Tetapi apabila istiwa tu banyak makna, maka apa makna yang sebenar pada ayat summastawa 'alal 'arsy? Jadi makna yang sebenar sudah tidak qat'i, sudah jadi zanni. Tak betul dah. Ayat Al-Quran itu qat'i, wajib imani, tidak beriman kufur. Tapi makna ayat, makna sudah zanni. Mungkin makna ini, mungkin makna itu. Dah ada banyak makna. Bukan istiwa ni belas-belas makna. Ada istiwa dengan makna julus, qu'ud. Duduk. Istawaitu 'alal kursi. Bermakna jalastu 'alal kursi. Aku duduk atas kursi. Itu makna istiwa juga. Istiwa ada makna tertinggi. Istiwa ada makna menguasai. Dia banyak makna. Jadi makna istiwa sudah zanni. Dalam bab pegangan, kita kena pegang ayat yang qat'i, makna yang qat'i. Mana ayat yang qat'i, makna yang qat'i. Ayat yang qat'i, makna yang qat'i. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tiada sesuatu pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang qat'i. Makna tak jelas lagi makna. Tidak ada sesuatu yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna qat'i, itu yang kita pegang. Ayat laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Surah Syura ayat yang ke-11. Tiada sesuatu pun yang sebanding, yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang qat'i. Makna pun qat'i putu. Itu kita pegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lepas tu istiwa tu, kalau pakai makna Allah duduk berada atas arasy, tu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu macam mana jalanan ahli sunnah wal jamaah? Jalanan salaf cukup mudah, cukup selamat. Jalanan yang rajih, yang kuat, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan tetap dah walam yakul lahu kufuwan ahad. Pegangan tetap dah wala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Mana ni? Lepas tu makna ayat serah kepada Allah, tak bahas. Ini jalanan salaf, jalanan 3 kurun yang pertama. 3 kurun yang diaku oleh Nabi. Afdalul qurun qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Selebih-lebih kurung, kurung aku. Kurung Nabi dan kurung sahabat. 100 tahun yang pertama. Kemudian kurun yang mengikut kurung aku. Kemudian kurung yang mengikut kurung selepas kurung mengikut kurung aku. 3 kurung yang pertama. Ini yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kurung yang pertama solid dalam bab pegangan. Ayat-ayat mutasyabihah tidak dibahaskan, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan ayat Al-Quran. Lepas tu apa mana ayat? Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Mana apa ni? Pelalu ayat tu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan. Pelalu saja. Baca. Dengan tidak membagaimanakan. Dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan tidak menghapakan ayat. Jangan tolak ayat tu. Tapi, dia pelalukan sahaja. Dengan tidak membagaimanakan. Bagaimana istiwa ala arsh? Allah duduk atas arah. Tapi tak serupalah kita duduk atas kursi. Ni. Ini dia apa ni? Dia letak makna yang tidak selayaknya. Ini bukan jalanan salah. Jalanan salah pelalu saja. Berpegang sebagaimana Allah firman. Tapi bagaimana? Tidak membahaskan. Tidak membahaskan. Serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 kurun yang pertama. Kurun yang keempat, yang masuk Islam tu sudah bagai-bagai. Maka ulama-ulama khalaf, yang guru mereka adalah ulama-ulama salaf, meletak makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. 3 kurun yang pertama, termasuk Imam Syafi'i sendiri. 3 kurun yang pertama. Kadang-kadang orang ni dia nak mengelirukan orang awam. Kenapa kita pekoh bermazhab Syafi'i? Tapi kenapa kita tidak datangkan akidah Imam Syafi'i? Kenapa kita tidak datangkan akidah Imam Syafi'i? Apabila disebut akidah salaf, termasuk Imam Syafi'i. Ada ni. Bila disebut akidah salaf, termasuk Imam Syafi'i lah. Kan? Pekoh. Pakai Imam Syafi'i.
Tapi tauhid tak timbul pun nama Imam Syafi'i. Kita ni pekoh sendiri pun, pekoh kita ni bukan direct Imam Syafi'i pun. Pekoh kita ni ambil hak Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ambil hak Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli. Ada ni. Banyak hak pekoh kita dah amal ni bukan hak Imam Syafi'i. Hak pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Lepas tu kadang-kadang orang tanya, orang kata, kita ni bermazhab Syafi'i ke bermazhab Asy-Syafi'iyah? Bermazhab Syafi'i ni totok Imam Syafi'i, ataupun bermazhab Asy-Syafi'iyah. Apa Asy-Syafi'iyah? Ulama-ulama pekoh yang bermazhab Syafi'i. Kita bermazhab Imam Syafi'i ke kita bermazhab ulama-ulama pekoh yang bermazhab Syafi'i? Sebab kita bicara kok Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kita bicara. Hak tu kita bicara. Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab contohnya, kita tidak mempelajari. Kita ni mana kalau pekoh sendiri pun. Ke mana? Pekoh sendiri pun. Kita bermazhab Imam Syafi'i ataupun Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama pekoh yang bermazhab Syafi'i. Kalau pandangan Imam Syafi'i sendiri, mana ada usolli ya? Tak ada usolli ya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi. Dak niat, tidak berlafaz niat. Tak ada Imam Syafi'i. Tu ulama-ulama kemudian daripada ulama yang bermazhab Syafi'i. Itu contohlah. Tapi kita kata pekoh bermazhab Syafi'i lah. Tapi pekoh bermazhab Syafi'i. Kemudian hak ni kalau hak belajar hak pekoh di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Terkadang pekoh pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i pun itu tak belajar kitab pekoh pun. Kita kata pekoh kita bermazhab Syafi'i. Berapa dah, berapa buah dah kitab pekoh bermazhab Syafi'i yang sudah kita khatam. Tak berapa nak jelas juga kitanya. Nak ngaku mazhab Syafi'i macam mana? Bolehlah. Kita kata itu bermazhab Syafi'i. Tak apalah. Lepas tu macam mana dengan tauhid? Kenapa kamu tidak mengikut jalanan Imam Syafi'i? Kenapa kamu tidak sebut tauhid Imam Syafi'i? Bila sebut tauhid salah, itulah tauhid Imam Syafi'i. Tapi tak timbul nama Imam Syafi'i. Sebab dalam bab tauhid ni, Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Syafi'i ke, Imam Hambali ke, satu akidah. Maka tak perlu tersebutlah tauhid Imam Syafi'i. Ada pun pekoh ni, ni ada khilaf. Mazhab Hanafi, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dia ada khilaf, tak sama pandangan. Maka timbullah kita pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi tauhid tak payah sebutlah tauhid Syafi'i. Sebab apa? Tauhid 3 kurun yang pertama solid. Jadi hanya sebut secara kasarnya tauhid salaf. Tauhid ulama 3 kurun yang pertama. Tu dah. Tak nak sebut dah Imam Syafi'i ni. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ke Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal ke, tauhid yang sama. Jadi kalaulah akidah Imam Syafi'i akidah salaf, jalan yang cukup selamat, cukup mudah. Perlalukan ayat tu. Beriman sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lepas tu serah makna kepada Allah, tidak membagaimanakan. Oh, di atas depek. Pada ni al-ijtima' berhimpun zat Allah dengan zat arah. Oh, dah. Di atas bukan duduk gini. Di atas ni terpisah ni. Hanya panggil apa dia? Membagaimanakan.
Ni bukan jalanan salaf. Ni jalanan yang terpesong. Ada yang atas sungguh-sungguh, kerak-kerak bunyi arah. Ni berat Ada yang di atas ni bukan di atas begini. Di atas ni terpisah. Ni apa? Membagaimanakan. Ini bukan jalanan salaf. Satunya, istiwa tu maknanya banyak. Jadi maknanya zonni. Kemudian kalau pakai zahir makna istiwa alal arsh, ayat-ayat yang lain pula kalau pakai zahir seperti Allah berada di langit, berada di bumi. Kalau pakai zahir. Kalau pakai zahir mentah-mentah, istiwa alal arsh, Allah duduk atas arah. Lepas tu ayat yang kesamaran dengan tempat ni satu ayat ke? Tidak. Banyak ayat yang lain. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ia Allah di langit dan di bumi. Nak tahu kenapa pula ayat tu? Pada ni. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ya Allah di langit. Di langit Allah duduk atas arah. Jadi di langit ni, arah ni atas di langit yang ketujuh. Boleh tu. Tapi nenek wafil ard, Allah di bumi. Nak letak mana pula ayat tu? Kemudian ayat pula, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Nak letak mana pula ayat tu? Allah bersama kalau pakai zahir kau tu bumi lah. Kalau pakai zahir mustahil sama sekali. Allah di atas arah ke, Allah di atas bumi ke, Allah di langit ke, Allah di bumi ke, tu mustahil sama sekali. Di atas arah, di atas bumi, di langit, di bumi, itu semua sifat yang baharu. Sebab langit baharu, maka di atas langit jadi baharu, bumi pun baharu, di atas bumi, di bumi jadi sifat yang baharu. Sebab bumi baharu, arash baharu, langit baharu, bumi baharu. Allah di atas arah, di atas langit, di atas bumi, di atas tu semuanya sifat yang baharu. Sebab apa? Sebab arah baharu, langit baharu, bumi baharu. Cuma kalulah nak pakai zahir mentah-mentah, Allah istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Persoalannya itu bukan satu ayat yang kesamaran dengan tempat. Ayat yang mutasyabihah, yang zahirnya kesamaran atas orang awam, yang memberi waham sangkaan pada otak orang awam ni, Allah serupa dengan makhluk. Allah di atas arash. Di bawah arah pula ada 4 malaikat. Allah di atas arash. Di bawah arash ada 4 malaikat yang menanggung. Arash makhluk Allah yang paling besar. Jismun nuraniyun. Jisim daripada nur yang meliputi alam. Besar arash ini. Di bawah arash ditanggung oleh 4 malaikat. Selepas kiamat ditambah lagi 4 malaikat, jadi 8 malaikat yang menanggung arash selepas dia kiamat. Allah di atas, malaikat di bawah. Di atas sifat baharu, di bawah pun sifat baharu. Dan Allah di bawah arah, malaikat 4 malaikat di bawah arah, tak apalah. Sebab malaikat baru bersifat dengan sifat yang baru. Kalau pakai zahir kau, Allah di atas arah. 4 malaikat di bawah arah, di atas, di bawah ada sifat makhluk. Dan Quran sebut istiwa alal arsh, istiwa alal arsh. Perlalu ayat sebagaimana Allah firmankan, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menghampakan ayat itu. Jangan tolak ayat tu pula. Tapi apa makna? Balik pada jalan salaf, serah makna kepada Allah. Simple, cukup mudah. Tak ada bahas-bahas.
ulama khalaf kemudian apabila yang masuk Islam ni sudah pelbagai, yang bukan lagi di kalangan orang Arab, dan pegangan pula kemudian ni pula ada bagai-bagai akidah yang terpesong, timbul bermula dari kurung yang keempat, maka ulama khalaf, ulama kemudian yang silsilah akidahnya kepada ulama salaf mendatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak mendatangkan makna, tamu serah bulat-bulat pada Allah, apakah jalanan khalaf? Apakah jalanan khalaf? Nak letak makna, jalan salah, serah makna kepada Allah. Nak letak makna, ambil jalanan khalaf. Nak letak makna, tidak ambil jalanan khalaf. Dia menyerupakan Allah dengan yang baru. Dia kata, itulah salaf. Ini golongan yang dah lah terpesong. Dia menyamakan akidah terpesong dengan akidah salaf. Nak ambil mana? Ikut jana khalaf. Kata dia. Pegangan kita simple, mudah. Sebagaimana Allah sedia kala, Allah kekal seperti Allah pada sedia kala. Pegangan kita. Sebab kita berpegang sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Itu tetap ada pegangan kitanya. Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis Bukhari ni kita tak pandai, kita tak reti hadis Bukhari ni, tapi makna hadis Bukhari ni itulah pegangan. Sekarang yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, baharu, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada sedia kala, sebelum Allah menjadikan sesuatu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Tak ada satu perkara yang qadim. Tu mustahil. Bukan kalau berpegang ada sesuatu selain dari Allah qadim, itu pegangan yang kufur. Ada sesuatu yang qadim selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur lalu dah. Sebab apa? Kalau ada sesuatu yang qadim, yang sedia kala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bererti sesuatu tu bukan makhluk Allah. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin, Allah Tuhan bagi sekalian. Tuhan macam mana? Ada satu benda yang qadim yang bukan makhluk Allah. Kufur pegangan tu. Ada ni. Sebab kalau ada sesuatu selain daripada Allah, qadim juga. Sebagaimana zat Allah dan sifat Allah. Jadi berarti sesuatu yang qadim tu bukan makhluk Allah. Sebab qadim ni bukan barang yang dijadikan. Sebab qadim ni barang yang ada, perkara yang ada sedia kala. Jadi kalau perkara ni perkara yang qadim juga, ni sesuatu perkara ni yang qadim selain dari zat Allah, berarti sesuatu perkara ni bukan makhluk Allah. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin kalau gitu. Ada orang terlajuk nak pegangnya Allah bertempat. Nak pegangnya Allah bertempat. Dikehir juga. Kalau Allah bertempat atas arash, arash ni baharu. Sebelum Allah jadikan arash, Allah bertempat di mana? Tak ada orang soalan ni. Sebab ahli sunnah tidak berpegang Allah bertempat. Tak soal lah. Dan kalau Allah bertempat, kalau kamu yang terpesong berpegang Allah bertempat, arash tu baharu. Sebelum ada arash, Allah bertempat di mana? Ni soal kepada orang yang berpegang Allah bertempat. Adapun kita akidah di sunnah jamaah tidak berpegang Allah bertempat, soalan ni tak ada. Tak ada soalan ni. Soalan ni tuju kepada golongan terpesong
yang berpegang Allah bertempat. Bertempat atas aras. Soalnya tuju kepada yang terpesong ni. Kalau ini macam contohlah, ni hak akidah tak ada lah orang Islam. Allah baharu. Dah kalau Allah baharu. Kenapa tanya kalau Allah baharu? Ini tuju kepada kalau berpegang Allah baharu. Tapi tak ada lah orang Islam berpegang Allah baharu. Maka tak timbul soalan ni. Tapi dalam cari dalil, datang. Kalau Allah baharu, maka Allah berhajah kepada yang membaharukan Allah. Ni. Jadi kalau Allah bertempat, golongan terpesong, maka soalan ni tuju pada golongan terpesong ni. Bukanlah soalan ni. Kalau Allah bertempat atas aras, arasnya baharu. Sebelum Allah jadikan aras, Allah bertempat di mana? Jawapan pelbagai golongan terpesong ni. Satu golongan terpesong jawab, jangan duk tanya. Tuhan tak royak, tak sudah tanya lah. Dia marah. Orang takkan tanya soalan tu kalau kamu tidak berpegang Allah bertempat. Allah tak beritahu, sudahlah. Tapi maknanya sebelum ada arah Allah tak beritahu. Selepas ada arah Allah beritahu Allah bertempat atas arah. Yang pastinya sebelum ada arah Allah tidak bertempat atas arah, tapi Allah tidak beritahu bertempat di mana. Jadi Allah sudah berubah-ubah. Yang jelasnya sebelum ada arah Allah tidak bertempat di arah, tapi Allah bertempat di mana Allah tak beritahu. Jangan duk tanyalah. Tapi mana Allah sudah berubah. Lepas ada arah Allah bertempat atas arah. Allah ambil manfaat, Allah ambil guna arah makhluk yang Allah jadikan. Gitu. Dia marahlah. Jangan duk tanya sebab Allah tak beritahu. Ada pula jawab, sebelum ada arah Allah terapung atas udara. Allah kata pula dah, Allah terapung atas udara. Udara pun Allah dah buat lagi. Nak terapung atas udara macam mana? Ni ada satu jawapan. Dia jawab. Kok tadi tu marah, jangan duk tanya sebab Allah tak beritahu. Karuk dia pegang Allah bertempat atas arah. Berarah bertempat di mana? Jangan duk tanya sebab Allah tak beritahu. Allah beritahu kemudian dia Allah duduk atas arah. Siapa kata Allah duduk atas arah? Allah tak beritahu pun. Tu istiwa alal arsh. Kamu yang letak mana bertempat atas arah. Ini hak satu ni. Kalau timbul pertanyaan, dia tak marah. Sebelum ada arah Allah bertempat di mana? Dia tak marah. Tapi jawapan hak diberi ni jawapan yang bernas. Ada ni? Bernas. Bukan bernah berah tu. Pernah jawapan dia memang hak dijawab ni selesailah, tak ada timbul persoalan dah lah dijawab ni. Beres dijawab. Jawapan dia ni lah sebab timbul persoalan ni. Allah bertempat atas arah. Sebelum ada arah Allah bertempat di mana? Tak timbul soalan ni kalau tidak berpegang Allah bertempat. Ni soalan perangkap pada golongan yang terpesong. Tapi jawapan dia ni jawapan yang kemah. Tak tanya dah soalan. Jawab kan ni? Sebelum ada arah Allah bertempat atas tempat yang qadim. Allah. Tu lagi ganda pula dah kesesatan. Bertempat atas arah sesat dah. Sebelum ada arah Allah bertempat atas tempat yang qadim. Ini ada rakaman ni. Allah bertempat atas tempat yang qadim. Berarti ada selain daripada Allah yang qadim. Ni berat lagi ni. Berarti tempat yang qadim tu bukan makhluk Allah lah jadinya. Jadi Allah Rabbil Alamin macam mana? Ada sesuatu benda, ada sesuatu tempat yang qadim yang bukan makhluk Allah. Dia nak tahan Allah bertempat pegangan salah ni, dia tambah selagi pula. Allah bertempat atas tempat yang qadim. Hak tu gak berat tu kufur pegangan tu. Kemudian lepas Allah buang arah, Allah berpindah dari tempat yang qadim kepada arah pula gitu bang kali. Allah ni pindah ganda. Allah duduk atas arah, diam. Allah bertempat tempat qadim, diam. Allah berpindah atas arah pula, Allah bergerak. Allah duduk atas arah, diam pula. Gerak diam Allah Ta'ala ni. Ini adalah rakaman belaka. Tidak ada. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu belum lagi ada. Hak inilah hak hadis Bukhari tadi. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Itu jelaslah. Hadis tu kita tak erti, tapi itulah pegangan kita. Apabila yang ada hanyalah Allah, tidak ada serta Allah sesuatu, sesuatu termasuk tempat tidak ada, yalah. Yang ada hanyalah Allah, tiada sesuatu selain daripada Allah. Jadi termasuk sesuatu tu tempat, berarti Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Mana dalil Allah tidak bertempat? Tadilah ada Allah dan tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi sesuatu termasuk tempat belum lagi ada. Maka Allah pada sedia kalanya tidak bertempat. Itu dalil Allah tidak bertempat. Mana dalil Allah tidak bertempat? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Tuhan bagi sekalian alam. Alam ni marbub kepada Allah. Allah Tuhan. Alam ni bukan menjadi tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ni menjadi marbub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Sekalian perkara Allah Tuhan. Arash pun Allah Tuhan. Sebab alam termasuk arash. Allah Tuhan bagi alam, Allah Tuhan bagi arash. Itu hak suratul Fatihah kita itulah. Dalam ayat yang lain teranglah. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb, Tuhan bagi arah yang agung. Tengok. Arash adalah marbub kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Yang direntah, yang dimiliki, yang diatur oleh Allah, bukan tempat. Allah ni Rabbil Alamin. Itu dalil Allah tidak bertempat. Alam makhluk ni semua adalah marbub kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Kadang-kadang kan, mana dalil Allah tidak bertempat? Dalil tadi, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada tempat pada sedia kala. Mana dalil Allah tidak bertempat? Wa huwa alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi segala-galanya. Selain dari Allah tu marbub kepada Allah, bukan tempat. Alam termasuk arash. Ayat yang lebih terangnya, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Ta'ala Rabb, Tuhan bagi arah yang agung. Bukan tempat bagi Allah. Jadi Allah pada sedia kala tidak bertempat, sebab yang ada hanyalah Allah. Maka itulah sifat Allah kekal selama-lamanya. Allah sedia kala tidak bertempat, Allah kekal tidak bertempat selama-lamanya. Jadi faham daripada hadis Bukhari, kan Allah walam yakun syai'un ghairu, ada Allah dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah, berarti Allah tidak bertempat. Itulah makna bagi hadis yang timbul perhatikan di kalangan ulama. Status hadis itu, kan Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hadis ni ada dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ni. Tapi hadis ni, status hadis ni ulama berkhilaf. Tapi makna hadis ni sahih sebagaimana hadis Bukhari. Hadis ni, status hadis ulama berkhilaf pandangan, tetapi makna dia sahih sebagaimana hadis Bukhari. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu, ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu, berarti tidak ada tempat. Jadi hadis status hadis ulama berkhilaf ni makna dia sahih. Kana Allah wala makan, ada Allah Ta'ala dan tidak bertempat. Wahwal an ala ma alaihikan, dan Allah Ta'ala sekarang selepas Allah Ta'ala menjadikan tempat, selepas Allah Ta'ala menjadikan aras, selepas Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, sebagaimana Allah yang sedia kala.
Aras sedia kala tidak bertempat, Allah kekal sebagaimana yang sedia kala tidak bertempat. Hasil kata je. Ayat yang mutasyabihah, istiwa alal arsh, tertinggi atas arah, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Allah Ta'ala ma'akum aynama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Wa huwa aqrabu ilaihi min wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Dalam satu ayat yang lain pula, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala lebih hampir daripada orang merih laginya. Hampir ni seperti Allah bertempat. Ni. Jadi zahir ayat tu mustahil sama sekali. Apa makna istiwa alal arsh? Apa makna Allah fis sama, Allah fil ard, Allah ma'akum bersama, Allah hampir. Serah makna kepada Allah jalanan salaf, datang ke makna selayaknya jalanan khalaf. Itu saja. Datang makna yang tidak selayaknya, itu bukan jalanan khalaf. Dia mengaku pula di salaf atau jauh terpesong. Salah, serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau kita mengaji ilmu tauhid, pasti akan dibicarakan akidah salaf, akidah khalaf berkaitan dengan ayat mutasyabihah. Berarti membicarakan akidah Imam Syafi'i juga. Hak muhkamah tu wujud kidang bakar akidah Imam Syafi'i lah. Betul. Dah bahas dah tu. Tapi pada masa Imam Syafi'i tak ada lah susunan wujud kidang bakar tu. Tapi wujud kidang bakar itulah akidah Imam Syafi'i. Itulah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ayat mutasyabihah ni. Akidah salaf, akidah khalaf. Ayat yang muhkamah tu satu. Salah khalaf satu jalanan. Ayat-ayat yang muhkamah berkaitan dengan qada dan qadar. Ayat-ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud. Qada qadar dalil Al-Quran yang terang maksud. Gulungan yang terpesong ayat mutasyabihah ni, terkadang ayat muhkamah qada qadar pun mereka terpesong. Sama itulah ayat yang mutasyabihah. Jadi di atas jirim, contoh di atas aras, itu adalah sifat yang baharu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di hadapan, di belakang, jirim baharu. Maka jadi di atas pun baharu, mustahil Allah bersifat dengan sifat yang baharu. Seperti di atas aras, atau di bawah aras, atau di kanannya di kanan aras, atau di kirinya di kiri aras, atau di hadapannya di hadapan aras, atau di belakangnya di belakang aras. Itu semua sifat yang baharu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana aras itu jirim. Kenapa mustahil atas aras? Kerana aras itu jirim. Di atas aras contohnya di atas jirim, contoh di atas aras. Sebab aras tu jirim. Lazim daripada itu. Itu ayat baru. Lazim daripada itu, lazim daripada Allah di atas aras, di bawah aras adalah Allah Ta'ala itu bertempat. Maha suci Allah. Ni mana mentakdiskan, menyucikan Allah. Maha suci Allah. Daripada demikian itu, demikian bertempat. Maha suci Allah daripada bertempat. Di atas arah tu jirim, berarti Allah bertempat. Bersifat di atas tu sifat yang baharu, mustahil. Kalau di atas arah berarti Allah bertempat. Bertempat tu mustahil. Sebab bertempat tu sifat yang baharu. Bertempat atas arah, bertempat di langit di bumi, bertempat di bumi. Itu semua baharu belaka tu. Itu semua baharu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala, Allah kekal sebagaimana sedia kala. Lepas tu mari lintasan di hati bagai-bagai. Rasa macam Allah di atas, rasa macam Allah di hadapan,
rasa macam Allah hampir. Kita semayang, rasa macam Allah di depan kita. Kita sujud lama. Kita semayang sunat seorang diri, kita sujud lama. Mai berasa macam Allah mari dengan kita. Sebab apa? Sebab aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sehampir-hampir aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sehampir-hampir adalah hamba daripada Tuhannya, wa sajid lah. Hamba dan sujud tu paling hampir. Kita sujud lama tu rasa macam Tuhan mari hampir dengan kita. Mari lintasan. Mari lintasan. Kita tidak memikir sebab Nabi larang. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Fikir kejadian. Jangan dah fikir zat Allah Subhanahu wa taala. Dok fikir. Tapi mari Allah di atas, Allah di hadapan, Allah dekat dengan kita. Mari. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Ini kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap perkara yang terlintas di otak engkau, Allah menyalahi. Itu je. Rasa macam Allah di atas, bukan. Allah di hadapan, tidak. Allah hampir sebab kita sujud ni. Tidak. Itu je. Fikirnya tidak, tapi lintasan tu mari. Allah menyalahi. Ini hak terpesonya. Kita berdoa, kita rasa Allah di mana? Kita berdoa, kita rasa Allah di langit. Allah di langit ya. Dia kau rasa dia. Ni pun ada rakaman juga ni. Kita berdoa, kiblat kita ke langit. Lepas tu tangan kita angkat ke langit walaupun mata kita tunduk ke bawah. Kita berdoa, kita rasa Tuhan berada di mana? Terasa Tuhan berada di langit. Maka Tuhan di langit. Dia pakai rasa dia. Itu kiblat doa langit. Kiblat semayang. Kiblat semayang langit juga. Kiblat semayang Kaabah. Lepas tu? Rasa Allah ada di Kaabah. Ada ni. Kaabah tu Baitillah tu. Antahhira baiti lit-taifina wal akifina war ruk'i sujud tu. Antahhira baiti, bahawa menyuci oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Baiti akan rumah aku, Kaabah tu. Jadi Kaabah tu ialah kita panggil Baitullah kan. Kaabah kan panggil Baitullah. Rumah Allah. Lepas tu Allah di situ. Sebab kiblat kita Kaabah, Baitullah tu kiblat kita. Dah kiblat doa langit, rasa macam Allah ada di langit. Allah duduk langit dia kata. Kiblat semayang Kaabah, Kaabah tu Baitullah, rumah Allah. Antahhira baitil taifin, bahawa menyuci oleh Nabi Ibrahim Ismail alaihi wasallam akan rumah aku. Gimana? Rasa Allah di Kaabah pula. Kaabah kecil, tak sesuai. Langit luas. Jadi Allah ni kecil besar pula jadinya. Kecil besar tu sifat makhluk. Ni dia punya akalan pelik-pelik belaka ni. Akalan pelik-pelik. Ada rakaman belaka. Tu kena kemah molek. Akidah salah macam mana, akidah khalah macam mana. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala. Tidak bertempat, Allah kekal tidak bertempat. Jangan fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sebarang lintasan Allah menyalahi. Itu mustahil yang ketiga daripada 8 mustahil. Lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan keempat, mustahil atau Allah bahawa ada bagi berpanca indera. Kerana panca itu lazim jirim. Kerana atas itu sifat anggota, kepala, dan di bawah itu sifat anggota. Kiri dan kanan itu sifat anggota yang kanan dan kiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.